Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya karim ya arhamar rahimin. Jadi sebelum kita mulakan kuliah, marilah sama-sama kita baca 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Moga-moga kita akan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung kuliah kita berkenaan dengan qada puasa, fidyah puasa dan kafarah. Okey, dalam ibadah puasa dia ada 3 istilah itulah. Hukum berkenaan dengan puasa, dia ada qada, ada fidyah dan ada kafarah. Jadi untuk ketiga-tiga qada, fidyah dan kafarah ni dia ada keadaan ataupun kategori dia lah. Orang macam mana yang kena qada puasa, orang yang macam mana kena qada dan juga fidyah, gabung sekali. Minggu lepas kita dah baca sikit. Manakala kita nak kategorikan, yang pertama orang yang jenis qada puasa, tak ada yang lain, qada sahaja. Yang kedua, kategori yang kedua, qada campur dengan fidyah. Kategori yang ketiga, yang fidyah sahaja tanpa qada. Dan kategori yang keempat, kita tak baca lagi yang keempat ni, qada serta kafarah.
Mana kalau kita nak asing-asingkan, maknanya dalam bab puasa ni ada 4 keadaan. Okey, ada 4 kategori manusia yang mereka itu perlu buat, sama ada qada ataupun qada campur fidyah ataupun fidyah sahaja, dan yang keempat qada serta kafarah. Istilah-istilah yang ada sedikit perbezaan. Pada minggu lepas kita dah baca keadaan ataupun kategori yang pertama ialah orang yang musafir dan orang yang sakit. Yang tu dah jelas. Orang yang musafir untuk musafir yang harus. Okey, musafir yang diharuskan oleh syarak. Kalau musafir tu jauh, mana lebih daripada boleh qasar sembahyang lah, maknanya jarak yang jauh lah. Jadi boleh diharuskan bagi dia untuk berbuka puasa dan mesti diqada. Qada puasa itu pada hari-hari yang lain. Okey, selepas berlalunya bulan Ramadan. Pada malam ini kita nak sambung lagi lah. Yang musafir itu kita dah bincang minggu lepas. Pada malam ini kategori yang kedua ialah orang yang terlalu tua dan juga pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Ni orang yang macam ini, apa kategori dia? Qada saja ke ataupun fidyah saja ke ataupun campur sekali? Jadi kita akan baca nantilah malam ini. Okey. Dia kata apabila orang yang terlalu tua terpaksa berbuka, dia wajib bersedekah 1 cupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkan. Dia dan para walinya tidak diwajibkan kecuali perkara tersebut. Dia fokus kepada yang pertama dulu, orang yang terlalu tua. Okey, yang terlalu tua pun maknanya terlalu tua tu artinya sehingga mereka itu tak mampu lagi untuk nak berpuasa. Kalau tua biasa-biasa yang tak ada masalah untuk berpuasa, tak apalah, tetap wajib berpuasa. Maksud terlalu tua ni tak tahulah kita nak letak umur tu berapa, sebab tengok keadaan masing-masing. Ada orang 100 tahun dia masih mampu, tak jadi masalah. Dia berpuasa pun dia lebih sihat daripada orang yang muda walaupun umurnya 100 tahun. Maka bukan kata asalkan tua saja tak payah puasa, bukan. Artinya orang yang terlalu tua yang tak dapat, yang tak mampu untuk puasa, kalau dia puasa pun separuh jalan akan berlaku kemudaratan kepada diri dia. Itu yang dimaksudkan orang tua. Tak ada had umur lah. Tua macam mana? Tengok keadaan dia. Okey? Kalau dah 70 pun dah tak mampu, tak boleh tahan. Puasa setakat pukul 12 boleh. Maknanya dia puasa setakat pukul 12, lepas tu dia kena buka lah. Dan kalau dia nak qada sekalipun, bila berlalunya masa, umurnya semakin bertambah. Lagilah dia tak mampu nak qada. Kalau Ramadan ini pun dia tak mampu, akan datang lagilah dia tu tak mampu. Jadi orang yang tua macam ini, dia kata senang cerita, dia kena bersedekah 1 cupak makanan asasi bagi setiap hari yang dia tinggalkan. Dan dia dan para wali dia tidak diwajibkan kecuali perkara tersebut. Hanya dia bayar fidyah sahaja. Itu yang maksudnya orang yang macam ini fidyah sahaja, tak perlu diqada. Diqada puasanya. Wali ni maknanya kaum kerabat lah, tak kira lah mak ayah dia, anak beranak dia, cucu, cicit dan sebagainya lah. Itu yang dimaksudkan dengan wali. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Atha, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa, dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, iaitu kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Jadi ayat ini dia sebut orang yang tak terdaya berpuasa, tak ada daya untuk berpuasa, termasuklah orang tua ataupun yang lain-lain. Bukan kata ayat ni khusus untuk orang tua saja. Khusus ayat ni umum
untuk orang yang tak ada kemampuan untuk berpuasa, termasuklah orang tua dan juga orang-orang yang berpenyakit, orang yang sakit berat, maknanya tak mampu untuk berpuasa, maka termasuklah di dalam ayat ini. Ibnu Abbas berkata ayat ini tidak dimansuhkan, tidak dibuanglah hukum dia, tak dimansuhkan. Ia ditujukan kepada orang lelaki dan juga wanita yang terlalu tua dan tidak mampu berpuasa. Mereka hendaklah memberi makan kepada seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Jadi tua di sini tua yang terlalu dan tak mampu untuk berpuasa. Jadi caranya ialah dia hendaklah memberi makan secupak. Okey, secupak beras, makanan asasi lah. Minggu lepas saya kata mengikut makanan yang dia makan, bukan maksud bukan makanan yang dia makan. Makanan asasi ni mengikut kadar harga tempat tersebut. Kalau kita di Sibu ni secupak beras artinya berapa ringgit, maka nilai ringgit itulah yang kita kena keluarkan. Maknanya tak perlu kita keluarkan beras, walaupun disebut asalnya memang beras, tapi fatwa sekarang ini dia kata kalau nak tukar kepada duit pun boleh. Tapi beras itu ialah kena ambil harga setempat. Harga setempat. Minggu lepas saya kata harga beras yang dia makan, tu salah sikit, dah silap lah. Harga yang kita makan tu untuk bayar zakat. Saya silap. Untuk fidyah ni tak semestinya kita makan basmati keluar harga basmati. Maknanya kita keluarkan harga beras tempatan. Orang tempatan makan beras yang beras yang macam mana, kita keluarkan yang itu, walaupun kita makan beras lain. Baiki sikitlah. Okey, di antara perkara-perkara yang mesti diketahui ialah ni dia nak peringatan sikitlah. Di antara perkara yang mesti diketahui ialah orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, hukumnya sama dengan hukum orang yang terlalu tua yang tidak mampu berpuasa. Orang sakit yang memang tak mampu untuk sembuh. Jadi sakit 4-5 tahun tak sembuh-sembuh sehingga dia meninggal dunia, maknanya hukum dia sama dengan orang tua tadilah, kena bayar fidyah. Tak perlu lagi berpuasa. Dia dibenarkan untuk berbuka dan bersedekah pada setiap hari yang dia tinggalkan dengan satu cupak makanan asasi. Maknanya bukan kata orang tua ni daripada pagi terus tak berpuasa. Mana kalau dia ada kemampuan puasa dulu sekejap, sebaik-baiknya macam itulah. Biar dia puasa dulu sekejap, rasa tak mampu baru berbuka. Sebab tu ayat dia kata dibolehkan berbuka. Maknanya dia ada cubaan dulu. Kita cuba dulu berpuasa setakat mana dia mampu. Bila dah tak mampu, maka berbukalah puasa. Sama je orang tua dengan orang yang ada penyakit. Kita orang muda pun kalau ada penyakit apa yang tak boleh tak makan? Gastrik nak. Orang kata gastrik ni kalau tak makan memang pengsan. Maknanya kalau sampai ke tahap itu, maka bukalah puasa. Tak jadi masalah. Sebab mana ada peruntukan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau orang gastrik, kalau dia sembuh daripada penyakit itu, dia boleh qada, maka dia qada lah pada masa akan datang. Kalau tak, memang tak boleh, sampai bila-bila pun dia tak boleh lapar, maka terpaksalah dia perlu bayar fidyah saja. Nak buat macam mana, tak mampu nak puasa. Bila-bila pun orang ada penyakit itu, kecuali dia sembuh daripada penyakit, barulah boleh berpuasa. Selagi dia ada penyakit gastrik, maka dia tak boleh berpuasa, maka teruskanlah bayar fidyah sampailah ke akhir hayat. Maknanya ada hukum tentang orang yang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Orang tua pun memang tak ada harapan. Orang tua ni tak ada harapan juga untuk jadi muda, betul tak? Bila tua, semakin tua lah dia tu. Maknanya kalau dah tak mampu tahun ini, tahun akan datang pun dia tak akan mampu, maknanya bayar fidyah saja. Okey, itu yang kedua. Kita tengok kepada kategori yang ketiga. Maknanya yang kedua tadi hanya bayar fidyah saja. Yang ketiga ialah perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Ni pun ada berbeza keadaan hukum dia. Okey, perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Apabila wanita hamil dan yang menyusukan anak
apabila wanita hamil dan yang menyusukan anak berbuka, maka tindakannya itu sama ada kerana bimbangkan dirinya ataupun bimbangkan anaknya. Mana dalam fiqh Syafi'i ini, orang mengandung dan menyusukan anak ini, dia bukan kata semata-mata mengandung boleh buka puasa. Walau dia dalam keadaan sihat, dia mengandung tapi sihat, tak jadi masalah. Yang itu tak dibenarkan. Mana bukan kata sebab mengandung orang itu diharuskan berbuka puasa. Orang yang hamil dan yang menyusu ini, dia diharuskan berbuka puasa sekiranya kalau dia berpuasa berlaku kemudaratan ke atas dirinya ataupun ke atas anaknya. Dia mesti ada sebab dua tu. Puasa berlaku kemudaratan di atas diri dia ataupun berlaku kemudaratan ke atas anaknya, barulah ada alasan untuk dia berbuka puasa. Jadi salah faham ada juga sekarang ni, asalkan mengandung tak apa, kami mengandung tapi dia sihat, yang tu tak termasuk di dalam orang yang mengandung dan menyusukan anak yang diharuskan berbuka puasa. Jadi ada ni sikit lah, ada perbezaan lah. Jadi bukan semata-mata mengandung dah boleh. Jadi mengandung tu kena ada sebab. Kalau dengan dia mengandung, kalau dia puasa, dia akan berlaku kemudaratan, pengsan ke ataupun anak dalam kandungan keguguran ke, tu memang kena ada sebab itu, barulah diharuskan dia berbuka puasa. Okey, orang yang macam ini dia ada dua keadaan. Okey, orang yang mengandung dan menyusukan anak ni, dia ada dua keadaan dia. Yang pertama, dia bimbangkan dirinya. Yang kedua, dia bimbangkan anaknya. Okey, yang pertama, sekiranya dia berbuka puasa kerana bimbangkan wujudnya mudarat terhadap dirinya apabila dia berpuasa, maka dia wajib qada sahaja sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Jadi situasi yang pertama, dia bimbang mudarat itu berlaku kepada dirinya. Mana takut mudarat ni berlaku kepada ibu yang mengandung. Jadi kalau kita orang yang mengandung tu takut dirinya mudarat, bahaya terhadap diri dia, maka bila dia sihat nanti, dia dah selesai bersalin apa, dia mesti qada sahaja. Okey, qada sahaja. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain dia ada sedikit perbezaan lah. Ada berbeza. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ada dalil dia. At-Tirmizi daripada Abu Dawud dan selain daripada mereka meriwayatkan daripada Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri as-shauma wa syatra as-salati wa 'anil hamili awil murdi'i as-shauma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat puasa orang yang bermusafir, yakni orang musafir boleh berbuka, dan telah mengurangkan sembahyangnya. Mengurangkan sembahyang artinya boleh diqasarkan sembahyang, dan diangkatkan puasa daripada orang yang hamil dan yang sedang menyusukan anak. Maksud mengurangkan sembahyang ialah memberi kelonggaran untuk mengqasarkan sembahyang. Maksud mengangkat puasa ialah membenarkan berbuka dan diminta supaya mengqadakkannya. Jadi kalau dalam bab musafir, mana lebih afdal, qasar ke qasar jamak dan ataupun kita sembahyang tamam. Jadi yang afdalnya kita ambillah yang qasar dan jamak. Sebab tu Nabi sebut apa? Itu adalah sedekah. Sembahyang jamak qasar ni adalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah sedekah daripada Allah. Jadi tak boleh kita kata mana ada yang pendek lebih afdal daripada yang panjang. Dari segi logik akal memanglah. Tapi dari segi hadis Nabi kata terimalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jamak qasar lah. Sebab itu adalah pemberian Allah. Okey, itu yang pertama, kena qada sahaja kalau bimbangkan dirinya sahaja. Yang kedua,
Yang kedua ialah apabila perempuan mengandung berbuka kerana bimbangkan anaknya, seperti bimbang berlakunya keguguran sekiranya dia berpuasa, ataupun perempuan yang menyusukan anak bimbangkan kekurangan susunya lalu anak itu mendapat kemudaratan sekiranya dia berpuasa. Dalam keadaan ini dia wajib qada dan bersedekah 1 cupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ini kategori yang kedua. Kalau dia bimbang kepada anak dia, diri dia rasa okey, tapi dia takut anak dia tu bermasalah. Jadi dia dibenarkan buka, tapi dia kena qada dan juga tambah satu lagi ialah membayar fidyah secupak beras bagi setiap hari yang ditinggalkan puasa tersebut. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dia tambah satu lagi. Masalah yang sama dengan masalah ini ialah dengan masalah bimbangkan kepada anak tadi. Kalau ibu yang mengandung, dia bimbangkan anak dia kan. Dia ada satu permasalahan. Dia kata masalah yang sama dengan masalah ini ialah orang yang terpaksa berbuka puasa untuk menyelamatkan orang lain yang sedang diancam kemusnahan. Dia wajib mengqada puasanya dan bersedekah dengan 1 cupak makanan. Maknanya agama kita ni, kita jaga diri kita tu lebih utama daripada kita menjaga orang lain. Sebab itulah kalau kita jaga kemudaratan diri kita, kita hanya qada. Tapi kalau kita nak jaga maslahah orang lain, dia ada sedikit tambahan. Jadi contoh yang masalah ni, contohnya bomba. Orang yang kerja bomba, contohnya dalam bulan puasa berlaku kebakaran besar. Jadi kerja bomba ni penat. Dah lah panas api bulan puasa pula, cuaca yang panas. Jadi dia orang kerja bomba ni kalau dia memang penat, dia diharuskan berbuka puasa kerana nak membantu orang lain daripada kemusnahan. Ataupun berlaku kebakaran hutan yang besar. Jadi bomba terpaksa bekerja walaupun di siang hari bulan Ramadan sehingga memenatkan mereka. Mana letih sangat, dahaga sangat, dia diharuskan berbuka puasa, tapi bukan kerana kemudaratan diri dia, kerana kemaslahatan orang lain. Jadi hukum dia sama dengan perempuan yang mengandung yang bimbangkan kepada anaknya. Dia boleh buka, tapi dia mesti qada dan mesti bayar secupak beras kepada fakir miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Okey, Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Beliau berkata, ayat ini merupakan rukhsah ataupun keringanan bagi lelaki dan wanita yang terlalu tua. Kedua-duanya tidak mampu untuk berpuasa lalu mereka berbuka. Mereka hendaklah memberi makan kepada seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Okey, itu yang jelas yang kita baca tadi untuk dalil yang orang tua tadi. Ayat ini juga merupakan rukhsah. Jadi dalil yang sama. Ayat ini juga merupakan rukhsah bagi wanita yang hamil dan yang sedang menyusukan anak sekiranya mereka itu bimbang terhadap anak mereka. Mereka boleh berbuka dan hendaklah memberi makan fakir miskin. Jadi sama ajalah, sama dengan wanita yang dalil yang sama. Wanita yang hamil itu pun dia tak ada dia mengambil, dia hamil dan berlaku kemudaratan. Dia kena ada sebab kemudaratan dulu, barulah dia boleh buka. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama dia kata kalau bimbang diri dia qada saja, kalau bimbang kepada anak dia maka dia kena qada dan fidyah. Tapi dalam bab ini ada pendapat yang masyhurlah bagi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia ada pandangan yang berbeza dengan mazhab kita Syafi'i lah. Maknanya bagi Ibnu Abbas,
bagi perempuan yang hamil dan menyusukan anak ini, pendapat dia, pendapat Ibnu Abbas sahaja ni, Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Saya baca sikitlah. Walaupun pendapat ini dia berbeza, ada pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang al-murdi', orang yang hamil dan juga orang yang menyusukan anak boleh berbuka puasa dan tidak perlu qada puasa, tetapi fidyah sahaja. Ini pendapat yang paling ringan. Tapi dalam pendapat mazhab, semua tak sama dengan pendapat Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas dan dengan Ibnu Umar saja kata, bagi khusus bagi ibu-ibu yang hamil dan menyusukan anak, ada pandangan daripada Ibnu Abbas. Dia mengatakan kadang-kadang orang perempuan hamil, dia boleh, dia kata kalau dia ni penat menyusukan anak lagi, hamil, semasa hamil, lepas tu ataupun yang menyusukan anak, pandangan dia, walaupun kita kata macam senang, longgar sikit tak, tapi ada pandangan daripada Ibnu Abbas. Dia kata tak perlu qada, dia kata bayar fidyah sahaja. Itu pandangan pertama daripada Ibnu Abbas. Tapi daripada Ibnu Abbas juga ada pandangan kedua baginya. Dua pandangan Ibnu Abbas kata. Yang pertama, pandangan dia berdasarkan kepada hujah yang pertama, dia kata fidyah saja. Tetapi ada juga pandangan Ibnu Abbas, pandangan kedua dia yang mengatakan boleh berbuka dan wajib qada sahaja dan tak perlu membayar fidyah. Dia berhujah dengan hujah yang lain lah. Tapi ulama yang ramai, jumhur ulama kata, maka kata ulama, jumhur ulama, dia kata pendapat yang paling baiklah, yang paling tepat ialah, yang lebih aula, yang lebih sepatutnya diguna pakai ialah pendapat yang mengatakan mesti qada. Pendapat yang mengatakan mesti qada dan tak perlu membayar fidyah. Itu pandangan yang lebih jumhur ulama. Hanya mazhab Syafi'i sahaja yang mengatakan kalau dia bimbang kepada anak, tambah fidyah, ada fidyah. Mazhab lain kebanyakannya disuruh qada sahaja. Ibnu Abbas ada pandangan yang pertama, dia kata fidyah sahaja. Tapi bagi kita pakai yang mazhab kita Asy-Syafi'i lah, senang. Dia tak berlaku kekeliruan. Okey. Tapi kalau nak ambil pandangan ulama pun ada yang mengatakan pandangan yang paling tepat, walaupun tak sama dengan Syafi'i, yang wajib sahaja ialah perlu diqada sahaja, tak perlu dibayar fidyah. Itu mazhab lain lah, mazhab lain. Tapi Syafi'i ada fidyah lah kalau bimbang kepada anak. Jadi ada juga yang orang kita pakai lah, budak-budak sekolah lah, senang saya dengar dah. Tak apa, tak puasa pun dia kata kita bayar fidyah je. Dia tak nak puasa, ganti. Tu pun bukan mengandung, budak-budak sekolah dia qada kerana uzur. Tahun ni ada 7 hari, sampai ke tahun depan masih lagi 7 hari. Dia kata kita bayar fidyah saja. Itu maknanya untuk budak sekolah tu salah lah, silap lah, sebab mereka itu salah mengambil hukum. Yang Ibnu Abbas ini orang yang mengandung. Bagi orang yang haid biasa, tak ada istilah bayar fidyah saja. Okey, kalau tak puasa mesti diqada. Yang bayar fidyah tu kalau melangkau ke tahun hadapan. Cukup setahun pun tak bayar lagi. Cukup setahun belum qada. Dia wajib mengqada dan membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan. Kalau 7 hari, maknanya kena qada 7 hari dan bayar fidyah 7 cupak lah. Fidyah itu kerana dia telah melanggar melimpas tahun. Dia dah melangkau tahun yang seterusnya, tahun yang satu lagi dah, Ramadan yang akan datang. Ya, yang seterusnya. Sebab tu dia kena qada. Kena bayar fidyah. Okey, seterusnya ialah habislah tentang masalah perempuan yang hamil dan menyusukan anak.
Seterusnya kita masuk kepada hukum yang seterusnya, ialah kafarah kerana berbuka pada bulan Ramadan. Yang qada dengan fidyah tu dah selesai, habis dah qada dan fidyah. Kita masuk yang seterusnya ini, ialah kafarah berbuka pada bulan Ramadan. Apakah kafarah bulan Ramadan? Okey, yang pertama, seterusnya kita masuk kepada mujibul kafarah, penyebab kepada kafarah. Okey, kenapakah orang yang berpuasa ni kena bayar kafarah? Kafarah ni berat. Kafarah bulan Ramadan ni berat, bukan macam fidyah. Okey, penyebab kafarah ialah merosakkan puasa pada siang hari di bulan Ramadan dengan melakukan jima' dengan syarat pelakunya mengetahui dirinya berpuasa. Maknanya puasa bulan Ramadan ini, kalau berlaku benda ni, hukuman dia beratlah, terlalu berat. Okey, melakukan hubungan intim dengan isteri dengan syarat pelakunya mengetahui dirinya berpuasa. Bulan puasa dia buat benda tu dengan dia tu tahu dia ni sedang berpuasa. Dia memang ingat dia sedang berpuasa, tapi dia buat juga. Maknanya hukuman dia kafarah. Tu yang pertama. Syarat dia kena tahu dia berpuasa. Mengetahui perkara itu haram dan tidak ada rukhsah disebabkan musafir. Dan dia pun bukan di dalam keadaan sedang bermusafir yang diharuskan dia berbuka puasa. Dia duduk di rumah dia tahu dia sedang berpuasa, dan dia tahu hukum perkara itu adalah haram. Tapi kalau dia tak tahu, dia tak ingat, yang sebalik daripada itu, tak apalah. Tak ingat dalam bulan puasa, ataupun dia tak tahu hukum, boleh jadi dia ni orang panggil apa? Qaribul ahdi. Baru masuk Islam ke? Okay, macam berlaku di zaman Nabi, memang berlakulah. Sebab masa tu para sahabat ni baru memeluk Islam. Sebab tu benda itu berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi syarat dia macam itulah. Berlakunya hubungan intim di bulan puasa dalam keadaan dia tahu dia sedang berpuasa, dan dia tahu hukum benda tu diharamkan, dan dia duduk dalam keadaan bukan musafir. Sesiapa yang melakukan perbuatan ini dalam keadaan dia lupa, ni dia hurai sikitlah. Kalau dia kata sesiapa yang melakukan perbuatan ini dalam keadaan dia lupa bahawa dia berpuasa, ataupun dia jahil pengharamannya, ataupun melakukannya pada puasa yang bukan puasa Ramadan, ataupun sengaja berbuka tanpa melakukan jima', ataupun bermusafir dengan perjalanan yang diharuskan dia berbuka kemudian dia melakukan jima', maka tidak ada kafarah ke atasnya, dan dia hanya wajib mengqadhakannya sahaja. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Maknanya mazhab Syafi'i kata, kalau dia jahil ataupun dia buka puasa dulu, dia tak buat benda tu, tapi dia makan dulu, dia pecah puasa, baru dia buat hubungan. Dalam mazhab kita Syafi'i, dia tak dikenakan kafarah. Dia tak dikenakan kafarah. Sebab batal puasa dia bukan kerana hubungan itu. Batal puasa dia kerana dia makan. Itu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Tapi dalam pandangan ulama yang lain, dia kata kalau orang yang sengaja bulan puasa ni kerana tak tahan sangat, boleh jadi kerja jauh kot, balik bulan puasa setahun dah tak jumpa isteri, sudah mak cari jalan, pecah puasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata tak apa. Mazhab Syafi'i kata tak apa. Tapi dalam mazhab lain ada dua pandangan. Okey, dua pandangan dalam mazhab lain. Dia kata Syafi'i kata tak apa, okey, kalau pecah puasa lepas tu baru berlaku benda tu, tak apa, jadi masalah, sebab dia pecah puasa dulu. Tapi pandangan yang kedua, iaitu jumhur ulama, majoriti para ulama mengatakan orang yang buat perkara macam ini, dia kata kena kafarah juga, tak lepas dia kata. Sebab kerana
sengaja mencabul kehormatan bulan Ramadan. Jadi kita nak ambil pandangan yang mana satu? Mazhab kita Syafi'i, orang panggil takwil lah tu. Orang panggil kita helah. Kita nak menghelahkan kita tahu hukum, jadi supaya tak kena kafarah, nak buat juga benda tu, pecah puasa. Buat Maggi dulu, makan Maggi, baru berlaku benda tu hubungan. Mazhab kita Syafi'i memang tak apalah, tak perlu di kafarah, perlu qada puasa saja. Tapi jumhur ulama, majoriti para ulama mengatakan dia telah mencabul kehormatan bulan Ramadan, maka orang yang macam itu perlu juga mengqadakkan puasa dan perlu kafarah ke atas diri dia. Okey, habis itu. Ada dua pandangan lah. Ingat, dua pandangan. Syafi'i sahaja yang mengatakan tak apa. Siapakah, kita masuk pula, siapakah yang wajib mengeluarkan kafarah? Siapa yang kena kafarah antara dua pasangan? Dua-dua ke seorang saja? Jadi kafarah hanya diwajibkan kepada suami yang menjima' dan tidak diwajibkan kepada isteri ataupun wanita yang dijima'nya walaupun kedua-duanya sama-sama berpuasa. Ini kerana jenayah orang yang menjima' lebih berat. Oleh itu dia dianggap orang yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan ataupun melakukan kafarah, mengeluarkan kafarah. Jadi pasangan ini yang kena hanyalah yang si lelaki, sebab dia kira si lelaki lah punca. Dia kata berlaku benda tu kerana orang lelaki, maka orang lelaki sahaja yang kena kafarah. Orang perempuan kena qada sahajalah. Kafarah ni benda lain, qada tu lain, tapi kafarah tu lain, denda yang lain. Sama je, bukan kata dengan isteri saja. Kalau hubungan dengan tidak isteri pun hukum dia sama. Sebab berlaku benda itu di bulan Ramadan. Okey, seterusnya kita masuk, apakah dia kafarah? Okey, kafarah bulan Ramadan melakukan hubungan intim pada bulan Ramadan ini, kafarah yang wajib kerana merosakkan puasa ialah yang pertama, membebaskan seorang hamba yang beriman. Ini dia ikut tertib lah. Ikut tertib. Yang pertama mesti membebaskan seorang hamba yang beriman, lelaki ataupun wanita. Maknanya hamba ni bukan murah ni harga dia. Jadi kita tak tahulah sekarang ini harga hamba tu berapa. Tapi oleh kerana sekarang ni hamba dah tak ada. Zaman kita sekarang ni zaman moden, dah tak ada hamba. Ini kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu ada lagi hamba. Jadi bagi kafarahnya mesti membebaskan seorang hamba yang beriman, hamba yang beriman. Orang yang Islam lah maksudnya. Tak kira sama ada lelaki ataupun wanita. Sekiranya dia tidak mendapatinya, tak ada hamba, ataupun dia tidak mampu melakukannya kerana tak ada duit, miskin lah. Dia miskin, memang orang miskin, salah buat benda tu, maka dia tak mampu nak memerdekakan seorang hamba, maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu ranking, orang panggil apa, tertib yang kedua, mengikut tertib lah. Dia tak boleh ambil salah satu. Kalau kita mampu memerdekakan hamba, memang ada hamba, maka mesti memerdekakan hamba. Kalau tak ada hamba, duit banyak pun tapi hamba dah tak ada, jadi dia kena buat yang kedua lah, iaitulah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh pecah puasa tengah-tengah tu. Puasa sebulan, tiba-tiba masuk bulan yang kedua pecah satu, kena ulang balik. Kena ulang balik. Sebab dia syarat dia berturut-turut. Alat tawalli, kena turut-turut lah, tak boleh rehat. Sebab Allah Ta'ala nak denda kita kerana buat kesalahan. 2 bulan betul. Sekiranya dia tak mampu juga nak puasa 2 bulan, maka dia hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Macam fidyah tadi kan. Fidyah tadi satu kali kena beri 1 cupak kepada
miskin. Kalau 10 kali 10 cupak. Orang miskin yang sama pun tak apa. Orang miskin yang sama pun tak apa. Yang kafarah ni 60 orang fakir miskin. Syarat dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Bagi setiap orang miskin 1 cupak makanan asasi. Macam fidyah tadilah. Seorang tu kena dapat satu cupak. Lepas tu kalau tak ada orang miskin tak cukup 60, kena tadilah, kena acap kalilah. Boleh juga. Orang miskin tak ramai, ada 10 orang je. Cari pun 10 orang tu je ada. Jadi kita kena beri 60 kali lah. 10 orang tu biar kita dapat keluarkan sebanyak 60 kali 60 cupak lah untuk 60 orang. Walaupun orang yang sama. Tak apalah. Bagi setiap orang miskin 1 cupak. Sekiranya dia tidak mampu untuk melakukan perkara itu, kafarah itu tetap kekal sebagai kewajipan ke atasnya sehinggalah dia mampu melakukan salah satu daripadanya. Kalau tak mampu ketiga-tiga, maka benda tu akan menjadi, orang panggil apa? Benda tu akan kekal di atas batang tubuh orang yang melakukan perkara tersebut sampai bila-bila. Tak akan gugur benda kewajipan itu ke atas diri dia sehinggalah dia mampu. Sehinggalah dia mampu. Jadi ada 3 pilihan. Hamba, lepas tu puasa 2 bulan berturut-turut dan beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Okey, dalilnya ada. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan selain daripada mereka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini cerita yang panjang. Dia kata sewaktu kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, musnahlah aku." Tanya baginda, "Kenapa kamu ini?" Jawabnya, "Aku telah berjima' dengan isteriku sedangkan aku berpuasa dalam satu riwayat, yakni pada bulan Ramadan." Tanya Nabi SAW, "Apakah kamu memiliki hamba untuk dibebaskan?" Jawabnya, "Tidak." Tanya baginda lagi, "Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Jawabnya, "Tidak." Tanya baginda lagi, "Adakah kamu memiliki makanan untuk 60 orang fakir miskin?" Jawabnya, "Tidak." Tidak belaka tiga-tiga tu. Katanya, lalu Nabi SAW diam sebentar. Nabi pun terdiam. Nabi terdiam sekejap. Sewaktu kami duduk dalam keadaan itu, datang seseorang membawakan kepada Nabi SAW satu bekas yang penuh di dalamnya buah tamar. Tanya baginda, "Di manakah orang yang bertanya tadi?" Orang yang tanya tadi lah, yang buat benda tu dalam bulan puasa tu. Jawabnya, "Saya." Masih ada lagi dalam majlis. Sabda baginda SAW, "Ambillah tamar ini dan bersedekahlah dengannya." Kata lelaki itu, "Apakah untuk orang yang lebih fakir daripadaku, wahai Rasulullah?" Jadi orang tu macam tercengang lah. Untuk orang yang lebih fakir daripada aku ke Rasulullah? Demi Allah, dia kata, tidak ada orang yang duduk di antara 2 gunung ini, yang dimaksudkannya ialah di Madinah ini, keluarganya yang lebih fakir daripada keluargaku. Jadi orang itu semua dia buat benda dalam hubungan dalam bulan puasa pun dia. Dan dia pula orang yang paling miskin di Madinah pada masa itu. Jadi nak bagi untuk kafarah dia ni, buah tamar tu nak bagi kepada siapa? Nak cari orang paling miskin ke ya Rasulullah? Tak ada lagi orang yang paling miskin kecuali aku, orang yang paling miskin di Madinah pada ketika itu. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, lalu Nabi SAW tersenyum. Nabi tersenyum sehingga nampak gigi gerhamnya. Susah nak tengok Nabi senyum. Maknanya Nabi rasa lucu lah. Pelik sungguh dah orang ni nak. Sehingga Nabi tersenyum kuat sehingga ternampak gigi gerhamnya. Sabda baginda, "Berilah makan ahli keluargamu." Jadi Nabi kata, kalau macam tu, ambil buah tamar ni beri kepada keluarga kamu sendiri. Sebab kamu orang paling miskin. Jadi ulama kata, benda ni khusus untuk peristiwa itu sahaja. Sebab bukan senang orang nak pergi tanya Nabi benda yang begitu aib dalam majlis ilmu. Para sahabat besar-besar semua ada depan Nabi, tiba-tiba dia pergi tanya Nabi dalam keadaan tersebut.
maka Nabi kata senang cerita, ambillah buah taman ni bagi kepada keluarga kamu. Jadi ulama-ulama sekarang kata boleh jadilah benda tu sebagai ganjaran kepada orang yang bertanya, kerana sebab dialah kita mendapat ilmu ini. Jadi kalau dia tu memang tak malu nak tanya, kita tak dapat ilmu ini. Tak ada hadis yang menceritakan tentang kafarah yang dilakukan oleh orang pada bulan Ramadan. Nasib baik sahabat kita ni bertanya Nabi, jadi kita mendapatkan hukum daripada peristiwa itu. Jadi dia layaklah untuk mendapat habuan tersebut. Mana ganjaran kerana dia ni menahan malu kerana nak mendapatkan hukum daripada Nabi SAW. Lepas tu para ulama berkata, seseorang fakir yang mampu memberi makan tidak boleh memberikan makanan itu kepada keluarganya. Tapi kalau orang yang miskin sekalipun, kalau dia mampu beri makan, dia tak boleh nak buat macam yang dilakukan oleh Nabi pada masa itu. Tidak boleh memberikan makanan kepada keluarganya. Begitu juga dengan kafarah yang lain. Dia kata apa yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah dikhususkan untuk lelaki itu sahaja. Jadi kita tak boleh buat benda tu di zaman kita ni. Tak boleh buat. Okey, dan yang terakhir dia kata perlu diketahui bahawa orang yang berjima' diwajibkan kafarah dan mengqadakkan hari yang telah dibatalkan itu dengan berjima'. Kafarah itu berulang, dengan berulangnya hari yang dibatalkannya dengan berjima'. Sekiranya dia berjima' dua hari pada bulan Ramadan, maka wajib dia kafarah selain daripada qada puasanya. Sekiranya dia berjima' 3 hari, maka wajiblah dia kafarah, dan begitulah seterusnya. Mana kalau dalam bulan puasa 2 kali dia buat, maka dia kena qada 2 hari tu, kafarah 60 campur 60 lah. 60 hari campur 60, 120 hari. Kalau 3 hari dia buat, maka 90 hari dia kena kafarah. Penat. Mana 90 harilah. Tapi kalau dia buat hari yang sama, pagi dia dah pecah dah puasa, dia berlaku benda tu kan, pecah puasa, dia buat pagi, buat tengah hari, buat petang, alang-alang dia kata. Kalau macam tu macam mana? Dalam hari yang sama dia buat acap kali. Kalau buat acap kali pun dalam hari yang sama kira sekali ya. Dia tak boleh hari yang berbeza. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Minta maaf lah panjang sikit masa malam ini. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Apa yang baik datangnya daripada Allah, apa yang kurang datangnya daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.